Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam kelas PDPR bersama Ibu Miza. Sharing is caring. Baiklah anak-anak semua, pada hari ini kita akan sambung lagi dalam bab 1 iaitu pecahan positif dan negatif. Okey. Fokus dan jom kita belajar. Baiklah anak-anak semua. Baik. Kali ini kita akan belajar pecahan positif dan negatif. Baik. Pecahan ini kamu dah belajar semasa kamu di sekolah rendah. Cuma kali ini dia tambah dengan negatif. Pecahan positif dan negatif. Okey, sebelum kita teruskan, mari kita ulang kaji integer positif dan negatif. Okey, baik, tengok pada contoh yang ibu beri ni, iaitu garis satu garis nombor. Okey, kosong. Okey, kosong. Kemudian 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Okey, kemudian di sebelah kiri pula ialah kosong, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8 dan seterusnya. Baik. Jadi kita buat kesimpulan bahawa kalau kita nak susun tertib menaik, okey, daripada kecil ke nombor yang besar. Kalau tertib menurun daripada nombor besar ke kecil. Baik, kalau dalam contoh garis nombor integer positif dan negatif ini, okey, mari kita susun secara menaik. Okey, kalau secara menaik, kita boleh katakan, okey, kalau ia bermula dengan negatif 2, okey, negatif 2, kemudian diteruskan dengan kosong ataupun sifar, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 6, bagus dan seterusnya. Okey, itu daripada kecil ke besar ialah tertib menaik. Baik, kalau nak susun daripada tertib menurun, okey, katakanlah daripada nombor 4. Okey, 4, okey, menurun 4, kemudian kalau ikut daripada garis nombor ini 4, 2, okey, kemudian nombor berapa? Bagus, kosong. Okey, kemudian negatif 2, kemudian negatif 4. Okey, bagus. Okey, bagus. Kamu dah faham dah tertib menaik dan juga menurun. Okey. Sekarang kita lihat pula mana nombor yang lebih besar. Okey. Okey, sekarang ibu nak kamu fokus pada nombor pada garis nombor ini. Okey, antara 8 dengan sifar, mana lebih besar? Bagus, 8 lebih besar daripada sifar. Okey, bagus. Okey, mana lebih besar? Negatif 4 dan juga negatif 12. Okey, negatif 4, negatif 4 dengan negatif 12. Mana lebih besar? Mana lebih besar? Negatif 4 atau negatif 12? Bagus. Negatif 4 lebih besar. Lebih besar. Okey, bagus. Lebih besar daripada negatif 12. Okey. Secara kesimpulannya ialah apabila dia bergerak ke kiri, maka kita boleh katakan nombor yang semakin kecil, dia akan menjadi nombor yang lebih besar daripada angkanya. Contohnya macam ni lah. 4 kecil, 12 besar kan? Tapi yang kecil ini lebih besar nilainya. Begitu. Okey, tetapi itu hanya konsep saja. Kamu tidak perlu hafal. Konsepnya kamu kena faham. Okey, mari kita masuk kepada garis nombor pecahan. Pecahan positif dan negatif. Okey, tengok ni. Okey, tengok kat sini. Okey, ini ialah kosong. Okey, ini ialah kosong. Dan ini ialah 1. Okey, dan ini ialah negatif
1. Okey, sekarang lihat ya pecahan ini 1/7. Baik, ini ialah pengangka pengangka. Okey, pengangka. Okey, dan ini ialah penyebut penyebut. Okey. Baik, apa yang kamu faham? Okey, senang saja. Kamu faham konsepnya ialah pecahan ini menunjukkan nombor di atas ni mewakili sebahagian daripada keseluruhan. 7 ni ialah keseluruhan. Yang ini ialah sebahagian daripada 7 nombor ini. Okey, mari kita lihat. Okey, daripada garis nombor ini 0, 1. Okey, kita tengok kenapa dia dapat 7. Kenapa ini dinamakan penyebutnya 7? Okey, kenapa 7? Okey, sebab ada nak sampai ke 1 ni ada 7. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 dan kenapa ni 1? Okey, 1 ini ialah bersamaan dengan 7/7. Jadi sama dengan 1. Sama dengan 1 Okey, sama dengan 1. Baik, itu secara konsepnya kamu kena faham. Tak perlu hafal kamu kena fahamkan saja. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi. Pelan-pelan ya. Okey, kita teruskan lagi. Okey, cuba tengok garis nombor yang ini pula. Okey, kita cari dulu dia punya ni. Okey, nombor bulat dia. Okey, sini 0. Okey, sini 0, sini 1, sini 2. Okey, dan sini -1, -2. Okey. Okey, jadi ibu cakap apa? Dia punya penyebut dia yang menunjukkan keseluruhan. Bagus. Berapa? 3. Maknanya ada 3 senggat kat sini. Betul tak? Okey, 1, 2, 3. Macam tu. Okey, mari kita tengok kenapa dia cakap kat sini 1 tak cakap 3/3. Okey, sebab 1 ni ialah bersamaan dengan 3/3. 3 bahagi 3 sama dengan 1. Macam tu. Okey, kenapa ni 2? Okey, selepas 1, 3/3 ialah 4/3. 5/3. Sini ialah 6. 6/3. 6/3 jadi 6 bahagi 3. Okey, jadi sini 1, sini 2. Sebab itulah sama dengan 2. Macam tu. Okey, jadi sini 6/3, sini 7/3. Macam tu. Begitu juga sama sahaja dengan di sebelah kiri kosong. Kat sini dia bahagikan 3 juga bahagian. Okey, 1, 2, 3. Cuma dia ada tanda negatif. Okey, ni ialah 1/3. Negatif 1/3. Negatif 2/3. Yang ni kenapa negatif 1? Bagus. Sebab ini ialah negatif 3/3 sama dengan 3 bahagi 3 negatif 1. Tu negatif 1. Okey, kita teruskan dengan negatif 4/3, kemudian negatif 5/3, kemudian negatif 2. Kenapa negatif 2? Okey, siapa nak ni? Ibu bagi 3 saat. Cuba kamu fikir. Okey, bagus. Anak ibu dah pandai dah Jadi ini bermakna negatif 6/3. Kemudian 6 bahagi 3, kita kecilkan 1. Ini ialah 2. Jadilah dia negatif 2. Macam tu. Baik. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, kalau nakkan tertib menaik, daripada kecil ke
besar. Kecil ke besar. Okey, tengok. Kalau kecil ke besar, maksudnya di sini, kalau nak susunan menaik bermula daripada -2/3, maknanya kalau menaik daripada -2/3, kemudian -1/3, kemudian kosong ataupun sifar, okey, kemudian 1/3 dan seterusnya. Itu ialah tertib menaik. Bagus. Okey, menaik. Kalau daripada ni, menaik. Okey, kalau menurun daripada besar ke kecil. Daripada besar ke kecil. Okey, cuba. Siapa nak cuba kalau daripada kita nak daripada tertib menurun daripada 4/3. Daripada ni 4/3. Bagus. Kalau daripada 4/3, maksudnya daripada besar ke kecil, maknanya 4/3, kemudian diikuti dengan 1, kemudian diikuti dengan 2/3, kemudian diikuti dengan 1/3 dan seterusnya. Jadi ini dinamakan menurun. Menurun. Macam tu. Okey. Okey kan? Ni senang saja. Dia banyak pada konsep saja. Okey, mari kita cuba sedikit latihan. Sedikit latihan kat sini. Okey. Okey, cuba kamu tengok. Katakanlah ibu buat kat sini. Sini kosong. Sini 1. Okey, apakah yang dekat tengah-tengah ni? Okey, ingat apa yang ibu cakap tadi? Tips dia. Okey, kira dia punya bahagian ni ada berapa? Keseluruhan bahagian ni. Ni. 1, 2. Jadi keseluruhannya ialah 2. Jadi kosong sini ialah 1/2. Kenapa sini 1? Sebab sini ialah 2 bahagi 2 sama dengan 1. Macam tu. Okey. Seterusnya. Tengok yang seterusnya. Okey, kalau kat sini ibu buat kosong. Sini kosong. Okey, sini -1. Okey, macam mana nak letak ni? Nombor sebelah kiri kosong ni. Macam mana? Okey, kira dulu. Berapa senggat dia. Okey, yang ni 1. Lepas tu, yang ni 2. Lepas tu, yang ni 3. Jadi, dia punya penyebutnya 3. Jadi, ni kat sini kita tulislah. Kita tulislah sini 3. Negatif kan? Kat sini 2. Ini 1/3. Ni 2/3. Negatif. Okey. Yang ni? Kenapa dia jadi -1? Okey. Sebab dia sama dengan -3 bahagi 3. Jadilah -1. Okey. Boleh? Dah pandai dah tu. Senang. Anak-anak ibu ni semuanya bijak. Lagipun ni senang konsepnya saja. Okey, katakanlah kat sini kosong. Kat sini kosong. Okey. Kat sini 1. Okey. Mari kita cari berapa. Kita kena cari penyebutnya berapa yang keseluruhan. Okey, 1, 2, 3, 4. Bagus. Okey, kat sini 1/4. Lepas tu 2/4. 2/4 ni dah boleh kecilkan. 1/2. Ni 1, sini 2. Jadi sini 3/4. Dan sini pandai. 4/4 sama dengan 1. Okey. Okey, kita teruskan yang ni. Okey, kita cari yang dia punya keseluruhan dia. Keseluruhan dia. Okey, tengok ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bagus. Jadi kita buat daripada sini negatif kosong, kat sini -1. Okey, jadi berapa? Sini -1/5. Bagus. Lagi -2/5. Lagi -3/5. Lepas tu -4/5 dan
negatif 5/5 sama dengan negatif 1. Okey, sekarang kita nak tengok dia punya tertib menaik dan juga menurun. Okey, kalau menaik, okey, mana dia kalau menaik? Daripada kecil ke besar. Okey, kalau menaik, maknanya, okey, kalau menaik, okey, maknanya kalau daripada negatif 4/5, maka negatif 3/5 sama dengan negatif 2/5 sama dengan lagi negatif 1/5 kosong. Okey. Jadi itu menaik daripada kecil ke besar macam tu. Okey, kalau soalan keluar untuk ni tertib menurun. Menurun. Okey, menurun. Ibu tulis ni. Menurun. Okey, daripada daripada sifar lah, senang. Menurun maknanya daripada besar ke kecil. Jadi apa? Daripada mana? Okey, kosong. Lagi negatif 1/5. Lagi negatif 2/5. Lagi negatif 3/5. Lagi negatif 4/5. Lagi negatif 1. Macam tu. Jadi ibu rasa dalam pecahan positif dan negatif sangat mudah. Konsep saja kamu kena fahamkan dalam bentuk garis nombor. Okey? Jadi itu saja untuk hari ini. Okey.